Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hari ini kita akan memulai bab yang baru setelah selesai kita membaca bab yang ketiga daripada kitab Ihya Ulumuddin, lebih kurang dalam tiga siri kita membaca bab yang ketiga, dan ini kita akan baca bab yang kelima. Adapun bab yang keempat, dia berkait dengan sebab kenapa orang ramai lebih cenderung kepada ilmu khilaf dan juga ilmu perdebatan. Iaitu kita tidak baca bab itu kerana bab itu lebih menjadi keperluan kepada ataupun lebih sebagai peringatan lah, ataupun sebagai Imam Al-Ghazali ingin menjelaskan sebab faktor kenapa orang ramai lebih berminat kepada ilmu fiqh, ilmu perubatan, ilmu khilaf, padahal yang menjadi teras dalam Islam ini adalah ilmu akhirat, ilmu mengenal Allah dan sebagainya. Jadi kita terus kepada bab yang kelima yang kita rasakan lebih menjadi keperluan kita lah sebagai penuntut ilmu agama. Bab yang kelima tentang adab kesopanan pelajar dan pengajar. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan adabul muta'allim wal mu'allim. Al-babul khamisu fi adabil muta'allimi wal mu'allim. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'allahu bi ulumihi fi darain amin. Amal muta'allimu wa adabuhu wa wazaifuhu zahiratu kathiratun, walakin tanzimu tafari'aha asyru jumalin. Adapun pelajar, maka Imam Al-Ghazali rahimahullah memulai dengan adab pelajar ataupun penuntut ilmu terlebih dahulu. Kata dia, adapun pelajar, maka adab kesopanan dan tugasnya yang zahir itu adalah banyak. Tetapi perinciannya adalah tersusun dalam 10 rumpun kata. Asyru jumalin. 10 kategori. Tugas yang pertama, al-wazifatul ula. Jadi kita sebagai penuntut ilmu, kata Imam Al-Ghazali, tugas yang pertama sekali ialah mendahulukan kesucian batin. Asalnya lebih tepatnya penyucian, mengutamakan penyucian batin. Iaitu menyucikan batin dari kerendahan budi dan sifat-sifat tercela. Jadi seorang penuntut ilmu, kata Imam Al-Ghazali, hendaklah memberi keutamaan untuk menyucikan hati, menyucikan jiwanya daripada razailil akhlaq, daripada akhlak-akhlak dan budi-budi pekerti yang rendah, wa mazmumil awsaf, dan juga sifat-sifat yang tercela. Kerana kata dia, ilmu pengetahuan itu adalah kebaktian hati. Kerana ilmu pengetahuan itu ialah ibadat hati. Ini asalnya lebih tepat kalau terjemah mengikut yang asal. Kata Imam Al-Ghazali, kenapa seorang penuntut ilmu itu dia kena mengutamakan penyucian jiwa
Karena kata Imam Ghazali, al-ilmu ibadatul qalb. Karena ilmu itu adalah ibadat hati. Ilmu itu ibadat hati. Wassalatu sir, dan salat dipanggil bagi kebatinan. Sir mana rahsia. Salat batin. Kerana ilmu pengetahuan itu adalah ibadat bagi hati. Wassalatu sir, dan juga salat batin. Sir dengan makna al-batin, kerohanian. Dan qurbatul batin ilallah ta'ala. Dan juga pendekatan jiwa kepada Allah. Taqarrub. Qurbatul batin ilallah. Taqarrub jiwa kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab itu ilmu. Jadi kita sendiri pun ramai di kalangan kita ini tidak pernah menganggap bahawasanya ilmu ini adalah ibadat. Kata Imam Ghazali, kita perlu mementingkan penyucian jiwa dalam proses pembelajaran ataupun menuntut ilmu ini, kerana ilmu itu sendiri adalah ibadat. Ibadat batin, ibadat hati. Dan juga ilmu itulah sembahyang. Sembahyang batin, sembahyang yang bersifat rohaniat ataupun kebatinan. Dan qurbatul batin ilallah. Dan ilmu itu sendiri adalah taqarrub batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara untuk batin kita mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata dia, oleh kerana ilmu itulah ibadat, sebagaimana tidak sah salat yang menjadi tugas anggota zahir, kecuali dengan mensucikan anggota zahir itu dari segala hadas dan najis, maka begitulah pula tidak sah ibadah batin di antaranya ilmu tadi, dan juga kemakmuran hati tidak sah. Terjemahan kepada imaratul qalb, untuk kita mengimarahkan hati kita. Dia hati ni kalau dia nak beribadat, kalaulah kita nak semayang, nak takbir tu ihram, sebelum takbir tu ihram, sebelum melakukan perbuatan-perbuatan zahir dalam salat kita, sebelum melafazkan takbir, sebelum kita baca Fatihah, sebelum kita rokok, tidak sujud dan sebagainya, Allah Ta'ala suruh kita bersuci terlebih dahulu. Bersuci daripada najis dan juga hadas. Maka begitulah juga kata dia, menuntut ilmu ni pun ibadat juga. Ibadat hati ni panggil. Ibadat batin. Maka memerlukan juga kepada penyucian. Dan penyucian, maka begitulah juga tidak sah ibadah batin di antaranya untuk ilmu, dan juga kemakmuran hati, terjemahan pada imaratul qalb, memakmurkan hati dengan ilmu pengetahuan, kecuali sesudah sucinya ilmu itu dari kekotoran. Jadi asalnya yang tepatnya illa ba'da taharatihi, bukan sucinya ilmu itu. Kecuali sesudah sucinya penuntut ilmu itu. Dhamir itu, dhamir taharatihi, dhamir ha itu kembali kepada al-muta'alim. Melainkan telah sucinya penuntut ilmu itu dari kekotoran budi, akhlak dan juga kenajisan sifat. Jadi kesimpulannya, sebagaimana kita tidak boleh masuk dalam salat melainkan setelah kita bersuci, maka begitulah juga kerana solat itu ibadat, maka begitulah juga kita tak boleh masuk dalam menuntut ilmu melainkan setelah kita menyucikan hati. Kerana menuntut ilmu itu juga ibadat. Menuntut ilmu juga adalah ibadat. Jadi sebab itu seorang yang nak menuntut ilmu ini, dia tak boleh terus terjun kepada pengajian. Dia mesti mendahului dengan menghadirkan keikhlasan,
sebelum hadir menuntut ilmu itu, mestilah membetulkan niat, membuang daripada hati itu riak, membuang daripada hati itu kesombongan dan sebagainya. Sabda Nabi SAW, buniyad nazafatu, buniyad dinu ala nazafah. Dibina, ditegakkan agama, dibina agama itu di atas an-nazafah, kebersihan ataupun kesucian. Yakni kata Imam Ghazali, kebersihan atau nazafah yang dimaksudkan oleh hadis ini ialah zahir dan batin. Agama itu dibina di atas kesucian, kebersihan, zahir dan juga batin. Namun demikian hadis ini menurut Imam Al-Iraqi dalam takhrij dan tahqiq dari bawah tu, dengan nota kaki dia kata dia tidak menemui hadis ini. Hadis ini dia tidak menemuinya. Jadi hadis ini hadis yang tidak sabitlah di sisi para muhaddisin. Mereka tak boleh nak tentukan darjat hadis ini kerana mereka tak menemui matan dan juga sanadnya dalam mana-mana kitab hadis. Namun demikian tuan-tuan sekalian, dalam tahqiq kitab Ihya Ulumuddin yang dicetak oleh Darul Minhaj, dalam tahqiq di bawahnya itu dia sebut di sana ada hadis dalam Sunan At-Tirmidzi, di mana dalam hadis itu dalam matan yang menyebutkan innallaha thayyibun yuhibbut thayyib. Dalam Sunan At-Tirmidzi terdapat hadis yang menyebutkan sesungguhnya Allah itu baik dan suka yang baik. Nazifun, suci, bersih, yuhibbun nazafah, dan dia sukakan kesucian ataupun kebersihan. Karimun yuhibbul karam, mulia dan sukakan kemuliaan. Wajudun, pemurah, yuhibbul jud, sukakan kepemurahan. Inilah Sunan At-Tirmidzi. Namun Imam Tirmidzi sendiri menyebutkan hadis ini gharib. Hadis ini adalah hadis gharib. Dan para pentahqiq Sunan Tirmidzi menyatakan hadis yang dalam Sunan Tirmidzi ini juga hadis yang dhaif. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najasun, dalam surah Al-Bara'ah, surah Taubah ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itulah najis. Firman Allah itu, kata Imam Ghazali, adalah memberitahukan kepada akal fikiran kita bahawa kesucian dan kenajisan tidaklah ditujukan kepada anggota zahir. Tuan-tuan sekalian tambah sikit situ. Tidaklah hanya ditujukan. Firman Allah itu, firman Allah ini, yakni innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itulah najis, kata Allah, yakni kotor. Kata Imam Ghazali, firman Allah ini ingin memberitahu kepada akal fikiran kita bahawasanya kesucian dan kenajisan, makna suci dan juga makna najis dalam Islam ini tidaklah hanya ditujukan kepada zahir yang dapat dikenal ataupun dilihat oleh panca indera saja. Kerana ayat tersebut tidak memberi maksud orang musyrikin itu najis. Makna tidak memberi maksud bahawa apabila kita bersalam dengan dia, kita kena basuh tangan kita. Tidak dimaksud itu. Tapi yang dimaksudkan oleh itu ialah najis i'tiqad. I'tiqad mereka itu adalah najis. Akhlak mereka itu adalah kotor. Itu dimaksudkan. Ini menunjukkan, kata Mazali, bahawasanya pengertian suci dan juga najis dalam Islam ini tidak hanya ditujukan kepada pengertian zahir yang dapat dikenal ataupun dilihat oleh panca indera. Kerana orang-orang musyrik itu, kata Imam Ghazali, kadang-kadang kainnya bersih, badannya dibasuh,
tetapi dirinya najis. Artinya batinnya berlumuran dengan kekotoran. Dan itu yang dimaksudkan oleh ayat tadi. Innamal musyrikun najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, kata Allah. Yakni akidah mereka kotor. Batin mereka kotor. Najis adalah diartikan dengan sesuatu yang tidak suka didekati. Mana orang tidak suka menghampirinya. Itu makna najis. Dan diminta menjauhkan diri daripadanya. Mana semua orang minta supaya dijauhkan daripada dia. Kerana itu makna najis, kata Imam Ghazali. Kenajisan sifat batin adalah lebih penting dijauhkan. Makna najis batin itu lebih utama untuk disingkirkan berbanding dengan najis zahir, berbanding dengan air kencing, tahi dan sebagainya. Tidak diingini oleh manusia. Najis batin, kekotoran batin itu lebih penting untuk dihindarkan, disingkirkan daripada diri kita berbanding dengan kekotoran zahir itu. Kerana dengan kekotorannya sekarang, kerana dengan kekotorannya, yakni kekotoran batin sekarang pada hari ini, membawa kepada kebinasaan pada masa akan datang. Kalau kita dikenai najis zahir, air kencing dan sebagainya, kesan dia di situ sajalah. Tapi kalau kita dihinggapi dengan najis batin, kekotoran batin, kita dihinggapi, hati kita dihinggapi dengan riak, sombong, hasad dan sebagainya, maka kesan dari itu ialah masa akan datang, membawa kebinasaan kepada kita pada masa yang akan datang. Sebagai contohnya, di antara kekotoran batin ialah sombong. Maka Nabi sebutlah hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya dan terdapat sombong, kesombongan. Selama-lamanya tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun seberat timbangan darah. Maknanya kekotoran batin itu memberi kesan yang sangat besar pada kita pada masa akan datang di akhirat. Dan di sini Imam Al-Ghazali membawa satu tamsilan daripada hadis Nabi SAW. Kata dia, dari itu Nabi bersabda, oleh kerana beratnya kesan ataupun kebinasaan yang akan ditimbulkan oleh kekotoran batin ini, maka dapat kita faham daripada sabda Nabi SAW, la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun. Yang tidak masuk malaikat ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing. Kerana anjing ini adalah sebahagian daripada binatang yang najis. Khususnya mengikut mazhab Syafi'i. Jadi Nabi sebutlah hadis, la tadkhulul malaikah baitan fi kalb. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu terdapat anjing. Tengoklah menata kaki di bawah itu. Kata Imam Al-Iraqi, dirawikan Imam Al-Bukhari Muslim dari diriwayatkan oleh, di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, oleh Imam Muslim. Dari Abi Talha Al-Ansari. Jadi Imam Ghazali kata hati itulah rumah. Walaupun hadis ini Nabi maksud kat itu dari segi zahir, dan Imam Ghazali sendiri pun selepas ini akan sebut pemahaman zahir itu tidak dinafikan. Tapi pada masa yang sama, kita disuruh untuk mengambil i'tibar. Makna mengambil i'tibar itu, mengambil i'tibar yang mengambil pengajaran. Iaitu dengan kita mengaitkan juga pemahaman yang batin kepada maksud zahir. Jadi Nabi kata
malaikat tak masuk dalam rumah yang ada anjing. Kerana anjing najis. Dan malaikat tidak suka najis. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kita tengok pada hati, hati itu adalah rumah. Hati ini adalah rumah. Iaitu tempat malaikat. Hati bagi seorang manusia itu, dia ibarat rumah yang menjadi tempat malaikat. Tuan-tuan dan sekalian kena tambah sikit di situ, tempat persinggahan malaikat. Dalam bahasa Arabnya disebut, apa ni? Kata Imam Al-Ghazali, Al-qalbu baitun huwa manzilul malaikah. Manzil ini tempat persinggahan. Nuzulan. Hati adalah rumah, iaitu tempat persinggahan malaikat. Tempat turun pembawaan. Ini ada terjemahan yang terjatuh. Dalam bahasa Arabnya, kata Imam Al-Ghazali menulis, wa mahbitu atharihim. Mahbit ni adalah tempat jatuh. Tulis itu. Tempat jatuhnya jejak-jejak ataupun kesan-kesan malaikat. Atharihim. Him itu kembali pada malaikat. Dia tak terjemah. Tempat turun pembawaan. Itu tuan kena pindah sikit lah. Tempat jatuh. Tempat jatuhnya jejak-jejak atau kesan-kesan mereka, yakni malaikat. Wa mahallu istiqrarihim, dan tempat menetapnya malaikat. Tempat menetapnya malaikat. Wa sifatu radi'ah, sedangkan kata dia sifat-sifat rendah itu pula seperti marah, sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat yang rendah ini, sifat-sifat tercela seperti marah, hawa nafsu, dengki, busuk hati, takbur, ujub dan sebagainya, itu adalah ibarat anjing-anjing yang galak. Maka bila hati kita itu ada hawa nafsu, ada sifat marah yang berlebihan, kecintaan pada hawa nafsu, dengki, busuk hati, takbur, jadi seolah ada anjing dalam hati kita. Maka bagaimana malaikat akan masuk atau hendak masuk, hendak bersinggah ke dalam hati yang sudah penuh dengan anjing-anjing. Jadi rumah yang dikata Nabi dalam hadis yang sahih tadi, rumah yang ada malaikat, rumah yang ada anjing, malaikat tak masuk kerana anjing najis. Maka begitulah juga hati dalam diri manusia ini. Hati ini ibarat rumah. Hati ibarat rumah. Jadi kalau hati itu ada macam berbagai-bagai sifat tercela, hati itu tidak akan masuk, tidak akan disinggahi oleh para malaikat. Tidak akan mendapat bisikan baik daripada malaikat. Kerana dalam hati itu ada anjing-anjing. Anjing-anjing, iaitu sifat-sifat tercela tadi, yang najis lah, yang menjadikan hati itu najis, bernajis. Ibarat anjing, mana malaikat tidak akan singgah dalam hati yang sebegitu. Jadi sebab itu, kalau kita boleh kaitkan juga dengan satu hadis yang lain, Nabi menyebutkan, man laisa fi jawfihi syai'un min al-Quran kal baitul kharib. Seorang yang mana dalam hatinya itu tidak ada langsung Quran, maka dia sama seperti mana rumah yang runtuh. Jadi Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim bila berada dalam hati, dia seumpama kita menghadirkan hati itu kesucian ni, yang menyebabkan hati kita itu menjadi wangi, hati kita itu sentiasa subur dan sebagainya. Subur. Jadi kerana itu pentingnya kita memastikan hati ini, kita ni sentiasa bersih. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, sinar ilmu pengetahuan, sinar ilmu pengetahuan, ini nur ilmu, tidaklah dicurahkan oleh Allah ke dalam hati, melainkan dengan perantaraan malaikat. Jadi bila kita nak belajar, nak bawa masuk ilmu dalam hati kita, kata Imam Ghazali, yang akan bawa ilmu ke dalam hati manusia itu ialah malaikat.
Ya, ilmu Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala perintahkan malaikat yang bawa ke dalam hati kita. Ya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha." Maksudnya kata Allah, tidaklah ada bagi manusia berkata-kata dengan Allah. Terjemahan ni pun tuan-tuan kena pindah. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa makana, dan tidak ada bagi seorang manusia itu an yukallimahu Allah, bahawa Allah berkata-kata dengannya. Bukan tidak ada bagi manusia berkata-kata dengan Allah. Tidak ada bagi manusia yang mana Allah berkata-kata dengan dia. Mana kalaulah Allah Ta'ala ingin menyampaikan kalamnya kepada manusia, tidak ada melainkan selain dengan wahyu. Melainkan dengan wahyu. Dengan Allah Ta'ala beri wahyu. Dan wahyu di sini, tuan-tuan tulis itu, kata ulama' dalam tafsir, iaitu ilham. Kerana wahyu dalam Quran, tidak semuanya memberi maksud wahyu dalam bentuk kalam Allah yang disampaikan kepada Rasul. Kerana wahyu dalam Quran juga ada ketika beri makna ilham. Dan sebagai mufassir kata, di sini wahyu di sini beri makna ilham. Allah Ta'ala memberi ilham direct kepada hati manusia. Au min wara'i hijab. Ataupun ada di sana manusia yang mana Allah bercakap, berkata-kata direct dengan dia tapi di belakang tabir. Iaitu tanpa Allah menunjukkan zat dia. Ini contoh macam Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa AS. Allah tidak mengutuskan malaikat, Allah tidak beri ilham, tapi Allah Ta'ala memang menyampaikan kalam dia direct kepada Nabi Musa. Sebab itu Nabi Musa disebut dengan kalimullah. Dia Allah. Tapi tanpa Allah menunjukkan zat dia. Jadi Allah berkata-kata dengan dia di sebalik hijab. Atau dengan mengirimkan Rasul, yakni malaikat. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali tadi. Dengan Allah mengirimkan Rasul, yakni malaikat. Lalu diwahyukannya, fayuhi biizni, lalu malaikat itu menyampaikan wahyu kepada dia biiznillah, ma yasha, dengan apa yang diizinkan oleh Allah. Demikianlah kiranya, kata Imam Ghazali, demikianlah. Jadi, malaikatlah yang diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan ilmu kepada hati manusia. Selain melalui cara-cara yang lain, melalui ilham yang terus, ataupun melalui sebahagian manusia Allah Ta'ala bercakap, kata-kata direct dengan dia, ataupun melalui malaikat. Demikianlah kiranya, tidak dikirimkan Allah rahmat dari ilmu pengetahuan itu kepada hati-hati. Hanya malaikatlah yang mengurus, mewakili, membawa rahmat ilmu tersebut. Para malaikat itu kudus, suci, bersih dari segala sifat yang tercela. Tidak ada perhatian mereka selain kepada yang baik. Dan malaikat tidak memandang melainkan kepada yang baik. Tidak ada urusan mereka dengan segala pembendaraan rahmat Allah padanya selain dengan baik suci. Jadi malaikat bila dia nak menyampaikan ilmu kepada seseorang itu, dia hanya akan menyampaikan kepada hati yang baik, kepada orang yang baik. Kerana mereka itu, sifat mereka adalah baik suci. Jadi kata Imam Ghazali, aku tidak menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan rumah dan hadis di atas tadi, iaitu hati dengan anjing, iaitu marah dan sifat-sifat tercela yang lain. Tetapi aku menyatakan bahawa itu adalah peringatan kepada hati dan suatu perbezaan antara kata-kata zahir, tuan-tuan tulis itu sikit, antara mengubah kata-kata zahir menjadi batin, menjadi makna batin, dan antara peringatan kepada batin dengan menyebut, dengan sebutan kata-kata zahir
dengan tetap, dengan mengekalkan pada makna zahirnya. Jadi Imam Ghazali nak beri peringatan lah supaya kita tidak salah anggap. Kata Imam Ghazali, kamu jangan pula menganggap bahasanya aku berpandangan bahasanya sememangnya maksud rumah dalam hadis tadi ni maksudnya itu adalah hati, tidak tetap rumah. Mana hadis tadi ni tetap bermaksudkan kepada zahir, iaitu Nabi tak nak kita ni bela anjing dalam rumah, kerana nanti malaikat tidak akan dimasuki. Malaikat tak akan masuk dalam rumah kita. Jadi makna zahir itu tetap itulah maksud dia, kata Imam Ghazali. Dan aku tidak bermaksud untuk mentakwilkan hadis tadi dengan makna batin. Sebab tu kata dia ada beza, dia panggil. Dan hendaklah kamu bezakan. Dan aku juga tidak maksud mentakwilkan anjing, maksud anjing dalam hadis tadi ni dengan makna sifat-sifat tercela. Bukan maksud itu. Jadi sebab tu kata Imam Ghazali ada beza di antara mengubah kata zahir menjadi makna batin. Itu tidak dimaksudkan. Aku tidak maksud untuk mengubah makna zahir daripada hadis itu untuk dimaksudkan kepada makna batin. Tidak. Tapi yang aku maksudkan ialah peringatan, dia panggil. Hadis tadi memberi makna zahir, ya, tak boleh masuk anjing dalam rumah, nanti malaikat tak hadir. Tapi pada masa yang sama, dia memberi peringatan. Kalau rumah yang ada anjing, kerana anjing itu najis, tidak dimasuki malaikat, maka ini memberi peringatan kepada kita bahwasanya hati yang penuh dengan sifat-sifat tercela juga tidak akan dimasuki, tidak akan menjadi tempat bertandangnya malaikat, kerana hati juga kerana hati bagi seorang manusia itu ibarat rumah. Jadi peringatan saja, kata Imam Ghazali. Hadis tadi memberi peringatan kepada kewajipan kita membersihkan hati supaya hati kita ni dihadiri oleh malaikat. Golongan ahli kebatinan mengadakan perbezaan dengan pengertian yang halus tadi. Maka inilah jalan tamsil ibarat, dia panggil. Ini dia panggil, apa yang diungkapkan tadi adalah jalan tamsil ibarat. Jalan ditempuh oleh para alim, ulama dan orang baik-baik. Karena pengertian dari tamsil ibarat yang i'tibar, iaitu mengambil ibarat dengan apa yang diterangkan kepada yang lain. Orang ni tuan-tuan buang kepada yang lain. Itu makna i'tibar. I'tibar ini ialah kita memahami peristiwa, bukan semata-mata peristiwa itu, tapi untuk mengambil i'tibar di peristiwa itu bagi situasi-situasi yang lain. Itu makna i'tibar. Itu makna dia panggil tamsil. Itu dia panggil misal. Karena pengertian dari tamsil ibarat, i'tibar, memberi misal dengan sesuatu agar diambil i'tibar, pengertiannya apa? Iaitu mengambil ibarat dengan apa yang diterangkan, tentu tulis itu, mengambil i'tibar dengan apa yang diterangkan kepada yang lain. Makna mengambil pengajaran dengan kisah ataupun dengan apa yang diceritakan untuk jadikan pengajaran kepada situasi yang lain. Tidaklah untuk orang lain. Ini tuan-tuan kena pindah lah. Tidaklah untuk yang disebut dalam tamsil itu semata-mata. Okay. Bila kita tengok satu peristiwa, accident, maka kita disuruh ambil i'tibar supaya kita jangan berlaku kemalangan yang sama. Itu baru dipanggil i'tibar. Kita ambil i'tibar dengan bawa kereta berhati-hati, i'tibar daripada kemalangan yang telah berlaku, kita ambil i'tibar supaya tidak berlaku kemalangan yang lain. Itu dipanggil tamsil. Tapi kalau kita
membaca kemalangan itu dengan kemalangan semata-mata, tidak ambil iktibar, ya, itu tidak dinamakan sebagai tamsil. Ya, itu kita hanya, sebab itu Al-Quran bawa kepada kita kisah-kisah. Ya, bukan hanya semata-mata penceritaan, seronok baca cerita saja, tidak. Quran bawa kisah-kisah untuk tamsil. Supaya daripada kisah itu diambil iktibar, jangan berlaku lagi situasi yang sama. Nanti kamu akan ditimpa bala yang sama. Jadi begitulah juga kata Imam Ghazali, kita baca hadis tadi, makna zahir, ya memang makna zahir dikendaki daripada hadis tadi, tapi pada yang sama kita perlu mengambil iktibar, supaya peristiwa yang sama tidak berlaku kepada dalam situasi yang lain. Supaya ketidakhadiran malaikat dalam rumah dengan sebab wujud dan najis itu, kita fahami juga ketidakhadiran malaikat dalam hati kita, jika dalam hati kita itu wujud najis-najis batin. Itu dimaksudkan dengan tamsil, dia panggil. Seumpama seorang yang berfikiran waras melihat bahaya yang menimpa orang lain, maka menjadi tamsil ibarat baginya. Sebaiknya dia boleh tamsil yang iktibar, bukan ibarat. Perkataan ibarat dalam perenggan ini tuan-tuan kena pindah semua pada yang iktibar. Tamsil yang iktibar. Sebagai tamsil, sebagai contoh agar diambil iktibar baginya. Bagi bahaya yang menimpa itu. Sebagai suatu peringatan bahawa dia pun mungkin pula ditimpa bahaya tersebut kalau dia tidak ambil pengajaran, tak ambil iktibar. Dunia ini adalah selalu berputar laksana roda pedati. Maka mengambil ibarat, ubah juga. Mengambil iktibar. Mengambil ibrah. Mengambil ibrah ataupun iktibar. Dari orang lain untuk diri sendiri, dan dari sendiri kepada asalnya dunia ini adalah satu tamsil, ibaratnya ibrah yang terpuji. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian. Walaupun Nabi sebut itu zahir, malaikat tak akan masuk dalam rumah yang ada anjing. Dan makna zahir memang itulah yang dimaksudkan. Tapi kata Imam Ghazali, pada masa yang sama kita perlu mengambil iktibar daripada hadis itu. Kalau malaikat tidak hadir dalam rumah yang ada anjing, maka begitu juga malaikat tak akan hadir dalam hati yang ada sifat-sifat seperti anjing. Iaitu sifat-sifat kotor. Seperti dia panggil, kalau anjing najis, malaikat tidak hadir dalam rumah yang ada najis, maka begitu juga malaikat tidak akan hadir dalam hati yang ada sifat-sifat seumpama najis. Itu sifat-sifat yang keji ataupun tercela. Maka anda ambil jugalah menjadi ibarat dari rumah, iaitu pembangunan dari manusia. Rumah ini bangunan dibina oleh manusia, maka ambillah ibrah dari rumah itu, ibaratnya ibrah, pengajaran dari rumah tadilah hadis tadi, kepada hati, iaitu suatu rumah yang dibangun oleh Tuhan. Kalau rumah kita bina, tapi hati ni pula ialah rumah juga. Rumah yang dibangun oleh Allah dalam jiwa kita. Dan dari anjing, maka ambillah ibrah dari anjing yang dicela kerana sifatnya, bukan kerana bentuknya. Jadi anjing ini dicela kerana sifatnya, bukan kerana bentuk kejadian Allah. Anjing itu, iaitu padanya, yakni pada anjing itu terdapat sifat kebuasan dan kenajisan. Hendaklah kamu mengambil ibrah kepada jiwa keanjingan, iaitu sifat kebuasan, sifat dipanggil sifat tamak dan sebagainya, sifat dipanggil sifat-sifat negatif pada anjing itu. Jadi hendaklah kamu mengambil ibrah, dipanggil rumah kepada hati. Hendaklah kamu fahami rumah itu, hendaklah difahami juga dengan sebagai hati. Ambil ibrah, ambil iktibar. Maka anjing itu ambil iktibar bersifat keanjingan. Ketahuilah bahawa hati yang dipenuhi dengan kemarahan, loba,
loba yang tamak ke dunia dan bersifat anjing, iaitu mencari dunia dengan rakus, dengan mengoyakkan kepentingan orang lain, adalah anjing dalam arti hati. Ketahuilah kata Imam Ghazali bahawa hati yang dipenuhi dengan kemarahan, loba yang tamak ke dunia, dan bersifat anjing. Tuan-tuan tulis sikit situ. Dan bersifat seperti anjing, dengan mencari dunia dengan rakus, iaitu dengan mengoyak-ngoyak kepentingan orang lain. Jadi hati yang seperti itu, kata Imam Ghazali, adalah ibarat anjing dalam erti, yakni dari sudut maknawi. Di sudut maknawi. Dan hati dalam bentuk. Tulis itu. Dan makna sekalipun dari segi bentuk masih nampak seperti hati. Masih nampak kelihatan seperti hati. Orang yang bermata hati, mana orang yang Allah Ta'ala kurniakan dengan basirah, dia sentiasa mementingkan pandangan mata hati, memperhatikan erti. Dia lebih suka memberi perhatian kepada maknawi. Tidak bentuk. Dia tidak memberi perhatian kepada luaran saja. Berbeza dengan orang yang mementingkan mata luaran. Bila-bila masa pun dia hanya tengok luaran lah. Tapi kata Imam Ghazali, orang yang bermata hati, orang yang dikurniakan mata hati basirah, dia akan sentiasa memperhatikan kepada maknawi. Dia memperhatikan kepada batin, makna kebatinan. Bukan semata-mata memperhatikan kepada bentuk. Bentuk dalam dunia ini mengalahkan erti. Ini kita akan sambung lagi insya-Allah. Kita akan sambung perenggan yang tadi pun kita akan baca semula dalam siri yang akan datang insya-Allah. Jadi kesimpulannya Imam Ghazali akan sentuh kepada kita sampai ini bahawasanya di dunia ini lebih kepada bentuk. Tidak diberi perhatian kepada maknawi, erti. Tapi bila di akhirat nanti, apa yang ada di sebalik tubuh luaran kita ini, di dunia ini orang suka memberi perhatian kepada wajah, memberi perhatian kepada pakaian, memberi perhatian kepada rambut, disikat rapi dan sebagainya. Tapi makna jiwa itu, sifat-sifat jiwa dalaman itu tidak diberi perhatian oleh manusia. Tapi di akhirat nanti, yang akan menjelma di akhirat nanti, kata Imam Ghazali, ialah bentuk apa dimaknai, apa yang menjadi makna dalam jiwa kita. Kalau kita ada keikhlasan dalam diri, kalau kita ada dalam diri kita itu ada kasih kepada Allah, maka itulah yang menjelma menjadi dipanggil hakikat diri kita di akhirat. Tapi kalau dalam jiwa kita itu ada riak, ada ujub, ada sum'ah, dan kecintaan pada dunia, maka itulah yang akan menjelma menjadi diri kita di akhirat. Itu yang akan dicerita oleh Imam Ghazali dalam perenggan-perenggan yang berikutnya insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah.